Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Azaria Tagaya dan hari ini dalam program Soal Rakyat kita membincangkan tentang Generational Endgame, GEG ataupun generasi penamat iaitu perisai golongan belia. Baik, Yang Berhormat Menteri Kesihatan kita telah pun membentangkan RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 di sidang Dewan Rakyat yang lepas dan kini ia di bawah penelitian Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen. Dan antara perkara utama dalam RUU ini adalah larangan pembelian ataupun penggunaan sebarang produk merokok bagi mereka yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya ataupun dikenali sebagai Generational Endgame atau GEG. Baik, untuk kita membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam lagi, hari ini Soal Rakyat telah menjemput dua orang tetamu bersama kami di studio. Kita bersama dengan Puan Azlinda binti Baroni, Peguam Bela dan Peguam Cara dari Tetuan The Law Chambers of Arba'in Aziz. Assalamualaikum Puan Azlinda, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Baik, alhamdulillah. Kita juga bersama dengan Encik Hasnul Hanif Harun, Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia ataupun MBM. Apa khabar Encik Hasnul? Terima kasih kerana bersama kami. Baik, terima kasih banyak. Baik, apabila kita membincangkan tentang GEG ataupun Generational Endgame ini, izinkan saya untuk meminta pandangan daripada MBM terlebih dahulu tentang pelaksanaan Generational Endgame ini. Perkara pertama sekali sebelum kita masuk lebih mendalam ke dalam perbincangan tentang membantu golongan belia untuk berhenti merokok generasi seterusnya supaya tidak didedahkan lagi kepada ini. Pertama sekali, apa pandangan Encik Hasnul tentang pelaksanaan GEG ini sebagai pendekatan strategik bagi membantu golongan belia? Baik, terima kasih saudari pengurusi. Sahabat saya, Puan. Dari segi Majlis Belia Malaysia, kita mengalu-alukan hasrat yang dibawa oleh Kementerian Kesihatan kerana Generational Endgame ni, GEG ni adalah satu bentuk pendidikan sebenarnya kepada golongan muda khususnya, kerana kita melihat usaha ini harus disambut oleh semua pihak. Kerana GEG ini kita nak pastikan supaya akan ada satu generasi penamat kepada merokok, amalan merokok itu sendiri. Kita sering sekali, saya pun sejak zaman kecil dulu, kita dah banyak kali lah dengar slogan tak nak merokok dan sebagainya kan. Tapi saya ingat sampai ke hari ini masih belum ada apa-apa tindakan yang orang kata memberansangkan lah. Jadi saya ingat satu RUU yang cuba dibawa ni satu keputusan yang amat baik. Kami di MBM menyambut baik hasrat ini. Kerana kalau saya boleh kongsi juga, dari satu sudut yang utama kita nak bincangkan juga adalah sebenarnya bila kita cakap soal GEG ni, dia amat berkait rapat dengan kesihatan kita. Dan dalam konteks kesihatan itu sendiri, kalau kita tengok, kerajaan terpaksa menanggung kos yang besar sebenarnya untuk merawat pesakit-pesakit yang disebabkan oleh merokok. Betul. Kalau saya boleh kongsikan sikit data, dipahamkan kerajaan akan menanggung kos hampir 8 bilion menjelang 2030 kerana sakit yang disebabkan oleh merokok. Terkini ni pula kita dengar, sebab dia dalam konteks merokok ni, vape pun kaitannya sama juga. Yang terkini kita dengar nama penyakit itu E-Valley, iaitu Electronic Vape Associated Lung Injury. Maknanya penyakit paru-paru yang disebabkan oleh electronic vape lah. Jadi ini pun dipahamkan akan menambahkan lagi kos kerajaan untuk kita merawat pesakit sehingga hampir 300 juta menjelang 2030. Jadi saya fikir usaha yang digerakkan oleh pihak kementerian ini harus kita sambut sama-sama dan kita akan pastikan yang generasi 2007 ke atas ini adalah generasi penamat kepada merokok itu sendiri. Baik, tadi Encik Hasnul sebutkan ia adalah satu bentuk pendidikan untuk golongan GEG ni, golongan yang lahir 2007 dan seterusnya. Bagaimana pula dengan pandangan sesetengah orang yang mengatakan ia seolah satu bentuk diskriminatori ataupun hukuman kepada mereka yang lahir 2007 dan seterusnya ini apabila dia tidak dibenarkan langsung untuk didedahkan kepada perkara-perkara ini. Apa pandangan Encik Hasnul? Ya, kita maklum yang bila kita membesar, kita nakkan kebebasan. Tetapi pada akhirnya kebebasan itu haruslah bersifat yang positif. Dalam konteks ini kita melihat generasi yang kita ada pada hari ini, kita melihat trendnya semakin merisaukan terhadap penggunaan merokok dan sebagainya, vape dan sebagainya. Jadi usaha yang dibuat oleh kerajaan ini, kalau kita nak katakan satu hukuman, boleh tanyalah kepada perokok-perokok tegar tu. Sekiranya mereka hari ini yang merokok tegar ni, nak ke anak mereka yang baru lahir itu menjadi seperti mereka contohnya kan? Saya percaya hampir 90% akan kata tak mahu.
Kerana mereka pun mungkin terkesan dengan rokok ni mungkin sejak awal kerana orang kata pengaruh kawan-kawan dan sebagainya. Betul. Jadi kita mahukan supaya generasi baru yang lahir tahun 2007 ke atas ni adalah generasi penamat, pemutus. Saya dipahamkan di negara-negara maju yang lain pun dah mula kempen ini, termasuk di New Zealand dan sebagainya. Saya fikir Malaysia harus ke arah itu juga menjelang kepada negara-negara yang maju lah. Baik, daripada pengamatan Cik Hasnul, bagaimana penerimaan golongan belia di Malaysia ini tentang bakal pelaksanaan GEG ini, dan terutama sekali bagi belia yang mungkin sudah dalam kalangan perokok kini, bagaimana pandangan mereka tentang GEG? Secara umumnya saya melihat rata-rata menyokong penuh usaha ini, baik di kalangan mereka yang merokok ataupun tidak merokok. Kerana apa yang dilaksanakan ini satu benda yang positif. Tetapi saya melihat juga di kalangan mereka ni ada yang bersikap skeptikal juga kadang-kadang. Kerana setengahnya, minta maaf saya sebut, mungkin mereka juga adalah sebahagian daripada pengusaha-pengusaha vape dan sebagainya yang turut memberi kesan kepada ekonomi mereka. Tapi saya fikir apa yang kajian buat ini bersifat holistik, yang punya jangka masa panjang, amat baik untuk semua orang. Jadi saya fikir harus digerakkan. Saya berkongsi, kalau tanya kepada penerimaan, baru-baru ini ada dibuat satu kajian di sekolah, bila mana kita melihat penggunaan vape dan juga rokok di kalangan remaja ni semakin meningkat. Di sekolah baru-baru ini ada satu kajian dibuat, saya kena kongsi dengan data ni supaya dia lebih jelas. Berkaitan penerimaan murid sekolah menengah terhadap GEG yang telah dijalankan kajiannya pada 1 April tahun ini sehingga 27 Julai menunjukkan 97% ataupun hampir 47,000 murid seluruh negara menyokong usaha GEG itu sendiri. Jadi saya fikir ini satu petanda yang baik, kerana generasi yang nak kita beri penekanan ini adalah generasi yang baru ni, yang berada di sekolah seawal usia ni, supaya mereka lebih cakna dan faham yang rokok itu membahayakan kesihatan mereka. Dan kita nak pastikan supaya mereka turut menyokong penuh usaha yang kita gerakkan ini. Betul, kerana ini adalah generasi yang bakal membentuk negara kita pada masa hadapan. Jadi kita mahukan generasi yang sihat dan juga yang terlindung lah. Sebab tu kita kata perisai golongan belia. Baik, Puan Azlinda, jika kita lihat daripada segi perundangannya pula, ada pendapat yang mengatakan pelaksanaan GEG ini sebenarnya satu bentuk penyekatan terhadap hak manusia untuk melakukan apa yang mereka suka. Apabila Puan Azlinda pastinya pernah mendengar komen seperti ini, apa pandangan Puan Azlinda apabila komen-komen seperti ini dilemparkan? Itu memang sudah dijangkakan dan ia akan dikait dengan hak, dan hak itu akan dikaitkan dengan undang-undang. Jadi sesiapa saja boleh menyuarakan yang sebegitu, tetapi sebagaimana yang kita tahu, bagi sekumpulan yang lain yang tidak mahu melibatkan diri atau tidak mahu diri mereka ataupun yang golongan yang lebih muda daripada mereka daripada terlibat dengan sesuatu perkara itu, maka di situ akan timbullah pertembungan hak. Hak yang mahu dengan hak yang tak mahu. Jadi jika kita kaitkan dengan GEG ni, dengan RUU yang berkaitan kawalan produk tembakau ni, hak kepada kumpulan yang disasarkan ini tidak menjadi satu menafikan hak ataupun mengongkong hak mereka untuk bebas. Jadi jika kita kait dengan RUU ni, dengan GEG ni, hak mengongkong untuk bebas untuk apa? Bebas untuk merokok. Merokok daripada produk tembakau ataupun vape yang mengandungi nikotin, kan? Jadi adakah dengan mewujudkan undang-undang yang spesifik menjuruskan kepada kalangan mereka yang lahir pada 1 Januari 2007 dan selepasnya, adakah itu sebagai mengongkongkan ataupun mendiskriminasikan? Jadi sudah ada wujud undang-undang dan juga kes di mahkamah di dalam negara kita dan juga di luar negara, di UK dan juga di New Zealand, yang mengatakan tidak, dia tidak mendiskriminasikan. Kerana dalam RUU ni kita spesifik menjurus ke situ, dia meletakkan
klasifikasi undang-undang itu kepada satu kumpulan yang sudah ditetapkan. Jadi mereka semua kumpulan ini mendapat satu peruntukan perundangan yang sama rata. Ya, yang melindungi mereka sebenarnya. Ya, yang melindungi mereka. Bila kita bercakap tentang hak, bagaimana pula dengan hak perokok pasif ataupun mereka yang tidak merokok tetapi didedahkan kepada asap rokok, dan kajian yang kita dah baca selama ini, merokok produk tembakau sememangnya ada kesan kesihatan kepada second hand smoker ataupun mereka yang tidak merokok. Sekarang ni kajian sedang dilakukan ke arah vape pula untuk melihat kesannya kepada bukan perokok. Apa pandangan Puan Nazlinda tentang apa sebenarnya hak perokok pasif? Mereka sudah pastinya mempunyai hak kepada nyawa dan juga kesihatan. Dan hak ini terterap di dalam undang-undang tertinggi kita di dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi perkara 5/1 menyatakan hak kepada nyawa tidak boleh diambil kecuali melalui undang-undang, peruntukan undang-undang. Itu kiranya secara keseluruhannya dia berjurus kepada hukuman mati, benda-benda macam tu. Tapi jika kita kaitkan dengan RUU ni, di mana letaknya hak pasif tu, dia berhak di bawah undang-undang untuk melindungi nyawa kesihatannya. Kesihatan itu akan mempengaruhi ataupun akan memberi kesan kepada nyawa. Dan semua orang tahu kesan orang yang merokok, dan semua tahu ini dah lama kan. Jadi orang yang perokok pasif sudah pastinya dilindungi dalam undang-undang dan mereka mempunyai hak untuk menentukan ataupun untuk menegaskan bahawa RUU ini memberi perlindungan kepada perokok pasif. Ya. Dan di Malaysia sahaja kita ada hampir 5 juta perokok pada ketika ini, dan dengan data yang sebegitu pastinya kita hendak melindungi generasi akan datang agar tidak terdedah kepada merokok ini yang sebenarnya akan menjurus kepada ketagihan nikotin dan sebagainya. Saya tertarik sebenarnya dengan komen Encik Asnur tadi tentang perniagaan orang muda, kerana dikatakan merokok dan menjual vape ini adalah satu perniagaan yang didominasi oleh orang muda, dan ada pendapat yang mengatakan kita sebenarnya menyekat sedikit sebanyak perniagaan mereka. Namun itu kita simpan dahulu. Kita akan berhenti rehat sebentar. Kembali selepas ini dalam Soal Rakyat. Jangan ke mana-mana. Masih bersama kami dalam Soal Rakyat, dan hari ini kita membincangkan tentang Generational Endgame, GEG ataupun generasi penamat. Baiklah Cik Asnur, sebelum berhenti rehat tadi kita ada membincangkan tentang perniagaan menjual rokok dan vape ini, dan sekarang ini ia banyak didominasi oleh golongan belia, orang muda. Jadi apabila perkara ini berlaku, kita mengatakan, ada pendapat yang mengatakan sebenarnya bila pelaksanaan GEG ini dilakukan, sedikit sebanyak menyekat perniagaan orang muda itu sendiri. Jadi apa pandangan Encik Asnur tentang perkara ini? Sebab itu kalau kita tengok bila mana RUU ni belum ada sebelum ini, memang perniagaan vape ni tumbuh macam cendawan. Tidak ada kawalan kan. Jadi dalam soal itu kita melihat kerajaan mainkan peranan untuk wujudkan RUU ni, rang undang-undang ni, untuk mengawal. Kerana dari satu sudut generasi penamat yang kita nak masukkan adalah mereka yang tidak lagi memiliki rokok, vape dan sebagainya. Tetapi saya dipahamkan generasi sedia ada yang hari ini sedang merokok sebagai contoh, mereka ni boleh terus merokok sampai bila-bila. Jadi bisnes tersebut masih lagi boleh dijalankan. Cuma sampai satu peringkat nanti dia akan hilang dan habis. Dia akan perlahan akan slowly dia akan hilang. Jadi kalau kita nak katakan secara drastiknya kita menyekat pengusaha-pengusaha itu tidak betul juga. Kerana mereka masih boleh terus berniaga. Tapi dari satu sudut kalau tanya saya, post pandemik ni pun banyak contoh depan mata kita yang mana orang dah mula beralih perniagaan. Kalau dulunya contohnya buat bisnes servis kenderaan dan sebagainya, masa PKP tidak ada pelanggan dan sebagainya, mereka beralih arah kepada perniagaan lain contohnya kan. Jadi saya fikir tak salah untuk kita mencuba perniagaan baru kan. Kerana pada akhirnya kita bercakap soal kesihatan yang saya sebutkan di awal tadi, rokok dan vape itu dia memberi kesan besar kepada kesihatan kita. Jadi adakah kita nak promote satu benda yang pada akhirnya memberi negatif kepada masyarakat? Jadi kalau tanya saya, sebaik-baiknya orang muda di luar sana yang terlibat dalam perniagaan vape ini
cuba-cubalah beralih arah. Dan kita nak kata di awal tadi bukanlah secara drastiknya kita mohon untuk mereka tutup, tidak. Kerana generasi yang sedia ada ni masih boleh terus gunakan khidmat mereka lah. Secara umum kalau tanya saya di MBM sendiri pun kami pun banyak bantu usahawan belia. Kalau sekiranya mereka nak mulakan perniagaan baru contohnya, kami kerjasama dengan Bank Islam menawarkan perniagaan tanpa faedah. Mana ada pinjaman dalam dunia ni tak ada interest. Betul. Jadi yang ni kami sediakan pinjaman tanpa faedah. Nak berniaga burger contohnya modal RM3,000. Jadi RM3,000 lah dia bayar dalam tempoh 3 tahun contohnya. Saya kira 3 tahun dalam RM80 je sebulan. Kan? Jadi cukup untuk dia bayar. Sama juga bagi mereka yang nak mengembangkan perniagaan dengan MBM ni kita bawakan dengan Bank Islam modal sehingga RM3,000 ke RM20,000 untuk mereka mengembangkan perniagaan yang betulnya. Maknanya dari satu sudut kita di MBM pun membantu sebenarnya bila-bila kita kalau nak terlibat dalam perniagaan, kita akan cuba bantu sebaiknya lah dengan peluang yang ada itu. Baik, ada peluang sebenarnya di sebalik ni. Tadi Encik Hasnul sebutkan tentang golongan perokok yang sedia ada. Bagaimana MBM sedang membantu belia sekarang ni yang sudah terjebak dengan merokok ataupun menghisap vape, langkah-langkah untuk membantu mereka membuang tabiat ini? Untuk makluman saya dipahamkan Kementerian Kesihatan sendiri pun memang dah ada satu program yang namanya M-Quit. Memang untuk mereka stop dan berhenti merokok lah. Boleh kawan-kawan boleh tengok dekat dalam website Jom Quit. Ada Jom Quit itu ada dinyatakan dan saya dipahamkan dah ada hampir 200 lebih fasiliti disediakan seluruh negara untuk mereka ni hadir fizikal dan dapatkan khidmat nasihat lah. Jadi sebenarnya usaha tu dah ada. Dan program M-Quit tu sangat baik saya tengok kerana mereka yang contohnya ketagih rokok yang dalam tu ada nikotin dan sebagainya, KKM akan sediakan nikotin yang mungkin kadarnya agak slow sikit kan, agak rendah sikit. Jadi penggantian nikotin. Pengganti kepada dan slowly dia akan berhenti merokok. Jadi saya ingat program tu dah ada. Cuma kita nak kena layari website yang saya sebutkan tadi, Jom Quit lah. Dan juga kalau tanya saya, banyak saya ingat program-program di luar sana, kami pun kerjasama dengan KKM banyak adakan seminar, bengkel. Yang terbaru ni kami adakan karnival larian Gegar Run di dataran di BKL Kuala Lumpur pada 11 September yang lalu. Itu pun ramai belia-belia kita turut serta. Dan di dalam tersebut banyak kita mempromosikan kempen-kempen untuk mereka berhenti merokok lah. Jadi saya ingat kita kena join lah program yang macam tu. Baik, sebenarnya yang penting adalah pendedahan dan juga kesedaran tentang program-program yang wujud ini. Baik Puan Nazlinda, bila kita bercakap tentang GEG ni, seperti tadi kita ada sebut tentang contoh negara-negara luar yang dah mengamalkan RUU ini, contohnya UK dan juga New Zealand. New Zealand antara yang selalu disebut-sebut kerana apabila kita lihat dalam konteks New Zealand, dia mengamalkan RUU ini sedikit berbeza, iaitu hanya mereka yang menjual produk tembakau dan vape ini, produk tembakau sebenarnya yang dikenakan hukuman. Jadi apa komen Puan tentang pelaksanaan GEG ini di negara luar seperti di New Zealand? Ya, New Zealand sudah mempunyai satu akta kawalan produk tembakau dan mereka meningkatkan lagi peruntukan di dalamnya dengan memasukkan GEG. Jadi memang dia agak beza sikit di mana dari segi penghukuman itulah. Penghukuman ataupun sekatan kepada penjual, pengedar di New Zealand kepada golongan yang disasarkan itu, GEG itu ada juga dalam sana dan juga di dalam RU kita. Cumanya kita ada compound ataupun denda kepada pengguna. Jadi artinya ada dua di situ, tapi yang apa? Denda compound yang dikenakan RM1,000 itu memang sudah wujud sejak tahun 80-an lagi, di mana di bawah peraturan di bawah Akta Makanan, peraturan kawalan produk ni, tembakau ni sudah wujud. Jadi ini yang jadi dibandingkan. Tapi benda tu memang dah ada dalam peraturan. Dia bukan benda baru. Cuma bila kita buat RUU ni, sebab Malaysia, negara kita belum ada akta khusus tentang kawalan produk tembakau. Jadi dia nampak seolah-olah benda tu ganjil. Padahal tidak. Dia dah wujud lama. Dan kita katakan kesan. Di New Zealand mungkin peniaga mereka bebaslah melaksanakan dia punya perniagaan apa saja. Dan di sini tidak, ya, kononnya. Tapi
ada perkembangan terbaru di sana di mana kerajaan New Zealand sudah mewujudkan satu plan packaging ban point of sales. Artinya mereka sedang memulakan satu perancangan untuk mengurangkan jualan produk tembakau ni kepada orang ramai. Jadi itu dia. Kalau nak ikut seperti itu, ya, artinya tiada denda kepada golongan yang disasarkan ni, RM1,000 ni kan. Adakah kita, rakyat, masyarakat bersedia untuk mengatakan kepada golongan ni, anak-anak muda remaja belia ni, sekarang tak ada denda, bolehlah mogok. Adakah bersedia dengan kedudukan persoalan tu? Artinya seolah-olah orang yang golongan kumpulan yang menyokong supaya dibuang denda ni RM1,000 ni, seolah-olah mengatakan ini tak elok untuk golongan remaja ni sebab apa, seolah menghukum. Kalau itu kenapa tak disoalkan sejak dulu lagi, sebab dia sudah wujud lama. Itu persoalannya. Tapi di sudut lain kita melihat seolah-olah jika dibuang, artinya seolah kita mengatakan kepada golongan ni, ini orang dewasa, kita orang dewasa, mengatakan tak apa, sekarang kalau mogok pun kena, kalau kena tangkap ke ataupun kena soal tanya kenapa mogok ke, tak apa, tak ada masalah, sebab apa sekarang tak ada denda. Jadi apakah mesej yang nak disampaikan kepada golongan remaja ni, kanak-kanak ni? Jadi bila kita lihat undang-undang yang ada di New Zealand ini, apa agaknya antara intipatinya yang boleh kita aplikasikan dalam konteks Malaysia? Dia lebih kurang sama saja. Cumanya dia tak ada konsep compound tu. Itu saja. Dan mereka sudah beransur kepada itulah untuk ban on point of sales tu. Jadi artinya mereka kerajaan dia telah mula untuk menggerakkan supaya jualan di tempat kedai-kedai ni berkurang. Jadi kalau kita nak boleh, tapi kita kena buat macam dia lah. Kerajaan kita akan mulakan penyekatan terhadap jualan ni. Kalau sekarang nilainya mungkin 100%, jika kita memulakan sebagaimana yang mereka hendak buat ni, turun 50% dan mungkin turun kepada 5% akhirnya dalam tempoh 20 tahun. Jika bersedia boleh. Kan? Seperti yang kita kata tadi, di Malaysia saja ada hampir 5 juta perokok. Lebih 7 juta daripada kematian di seluruh dunia sebenarnya disebabkan oleh penggunaan rokok. Dan daripada jumlah itu, 1.2 juta adalah di kalangan yang bukan perokok ataupun merupakan perokok pasif. Jadi itu adalah satu statistik yang berbahaya dan kita perlu lihat dari segi kita nak mengurangkan generasi yang seterusnya sebenarnya dengan GEG ini. Baiklah, sudah tiba masanya untuk kita berhenti rehat sekali lagi. Apabila kita kembali nanti dalam Soal Rakyat, kita akan membincangkan tentang bagaimana kita hendak mendekati golongan belia ataupun peranan belia sebenarnya dalam menyokong pelaksanaan Generational Endgame. Semua itu selepas ini dalam Soal Rakyat. Kembali lagi dalam program Soal Rakyat. Hari ini kita membincangkan tentang Generational Endgame ataupun GEG bersama dengan dua tetamu kami yang masih lagi bersama kami dalam studio, Puan Nazlinda binti Baruni dan juga Encik Hasnul daripada Majlis Belia Malaysia. Baik, Encik Hasnul, kalau boleh saya ingin tanyakan tentang sokongan belia lah dalam memastikan GEG ini dilaksanakan. Pastinya kita tahu ini adalah untuk golongan belia, untuk generasi akan datang. Jadi, sokongan belia itu sendiri pastinya sangat penting untuk kita melaksanakan GEG ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Apa komen Encik Hasnul? Baik, secara umumnya bila kita turun ke lapangan di bawah, memang ramai di kalangan belia-belia kita menyokong usaha GEG ini. Khususnya mereka adik-adik kita yang berada di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Kami gerakkan program melalui kerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan juga beberapa agensi-agensi lain. Kita turun ke lapangan, kita gerakkan bengkel, seminar, sidang meja bulat, kita gerakkan beberapa aktiviti belia. Kita tengok sambutan itu ada. Dan kita beri penekanan kepada mereka juga dengan penggunaan merokok dan vape ini, dia memberi kesan kepada tahap kesihatan kita. Antara perkara yang kita kongsikan juga adalah soal impak kepada produktiviti negara. Ini bila kita cakap soal produktiviti negara ini, memang ada satu kajian saintifik dibuktikan yang
dengan amalan merokok ini dia akan meningkatkan morbidity, iaitu penyakit kronik, dan juga mortality, kematian di kalangan generasi muda lah. Dan terbaru yang saya sebut di awal tadi, E-Valley itu sendiri di kalangan mereka yang menggunakan vape. Jadi saya fikir gerak kerja kita gerakkan ini mendapat sambutan yang baik, dan saya fikir penekanan kepada perkara-perkara yang mereka tidak tahu itu kita tekankan. Kerana penyakit dan sebagainya bukan semua orang tahu. Harus ada penekanan dan penjelasan yang lebih serius kepada belia-belia di bawah. Ya, dan seperti Encik Hasnul katakan di awal program ini tadi, sokongan belia itu sudah ada kerana ramai yang sedar dan tahu tentang pentingnya menyokong RUU ini kerana ini adalah untuk generasi mereka sendiri yang akan datang. Baik, Puan Nazlinda masih lagi bercakap tentang golongan belia ataupun golongan kanak-kanak yang merokok, remaja khususnya. Boleh ke Puan terangkan tentang bagaimana agaknya tata cara penyiasatan bagi pesalah kanak-kanak yang didapati merokok? Adakah ia sama dengan tata cara penyiasatannya bagi orang dewasa ataupun ada perbezaan dan sebagainya? Ya, memang ada perbezaan sebab kanak-kanak di bawah umur 18 tahun mereka masih lagi di bawah penjagaan orang tua, ibu bapa dan juga penjaga mereka. Jadi memang sudah ada satu set sistem penyiasatan dan juga inilah bagaimana cara untuk mendapati mereka itu terlibat atau tidak terlibat. Bersalah, boleh dikompaun, boleh didenda atau tidak. Jadi bila kita merujuk kepada kesalahan merokok ni, dia ialah di bawah bidang kuasa penguatkuasaan KKM, Kementerian Kesihatan. Jadi pegawai-pegawai kesihatan yang dah dilantik akan menjalankan tugas mereka sebagaimana sepatutnya. Dan pada lazimnya kanak-kanak OBD ni orang belum dewasa ni, mereka akan apabila dicekup ke ataupun ditangkap ke ataupun didapati dalam diri mereka bukti-bukti yang mereka tu merokok, jadi itu kesalahan di bawah Seksyen 3 peraturan. Jadi pihak pegawai ini akan mengeluarkan notis kesalahan. So notis kesalahan ini akan dibagi kepada mereka mengikut alamat mereka, dan ibu bapa memang kena maklum. Dan apabila sampai masa OBD ini hendaklah pergi ke pusat kesihatan daerah untuk membayar kompaun tersebut. Dan mereka biasanya ada datang bersama ibu bapa atau penjaga, dan ada juga yang tidak. Ini mungkin kadang-kadang OBD yang besar sikitlah kot. Jadi dari sudut mahkamah bila masa OBD ni akan kena pergi ke mahkamah. Jadi kesalahan kesalahan yang dibawa ke mahkamah ni apabila mereka gagal membayar inilah kompaun ni. Jadi pegawai kesihatan akan merujukkan kepada mahkamah kanak-kanak. Mahkamah Magistrat lah biasanya. Dan prosesnya sebagaimana dalam yang tersedia di dalam akta kanak-kanak, mestilah sebagaimana yang dah dinyatakan itu, khusus untuk kanak-kanak lah, nama pun Mahkamah Kanak-kanak. Jadi dia bukanlah berbezalah, artinya ibu bapa mesti ada, mereka juga ada hak untuk dapatkan peguam jika mahu. Jadi tetapi jika kita tengok kesalahan tu hanyalah tak bayar kompaun. Jadi prosedurnya lah di mahkamah biasanya mudah sajalah, simple. Baik. Dan kalau kita lihat antara perkara yang selalu kita orang ramai tanyakan apabila berkenaan tentang pelaksanaan hukuman kepada kanak-kanak adalah adakah ia sebenarnya merupakan satu rekod jenayah apabila kanak-kanak itu dikenakan kompaun. Tapi kita simpan dulu jawapan itu, kita berhenti rehat sebentar. Kembali lagi selepas ini dalam Soal Rakyat, dan kita akan bincang dengan lebih mendalam lagi. Apabila notis kompaun dikeluarkan kepada golongan belia atau remaja ini, adakah ia menjadi kesalahan jenayah? Selepas ini dalam Soal Rakyat.
Terima kasih kerana setia bersama kami dalam Soal Rakyat untuk minggu ini, dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu kami, Puan Azlinda binti Baruni dan juga Encik Hasrul Hanif Harun, membincangkan tentang Generational Endgame ataupun GEG. Baik Puan Azlinda, jika sebelum kita berhenti rehat tadi kita ada membincangkan tentang kesalahan ataupun notis kompaun terhadap merokok ini. Sebelum itu kalau boleh saya ingin petik sedikit rekod Kementerian Kesihatan Malaysia KKM daripada tahun 2019 hingga Jun 2022 terdapat 10,421 notis kesalahan, lebih 10,000 notis kesalahan yang dikeluarkan, dan daripada jumlah itu lebih 7,000 kompaun dikeluarkan kepada OBD ataupun orang belum dewasa di bawah undang-undang sedia ada, iaitu PPKHT 2004 ataupun kita kenali sebagai Peraturan Kawalan Hasil Tembakau. Jadi persoalan yang timbul sekarang ini, adakah bermakna apabila mereka dikenakan notis kompaun ini direkodkan sebagai satu rekod kesalahan jenayah? Ya, soalan yang sangat bagus dan mustahak. Tidak, dia bukan satu kesalahan jenayah, maka itu dia tidak akan, kesalahan itu tidak akan direkodkan sebagai kesalahan jenayah. Satu, yang kedua, kesalahan ini yang dah wujud ini merupakan satu kompaun, iaitu melanggar peraturan yang mengatakan tidak boleh orang belum dewasa OBD ini tidak boleh merokok. Dan kuasa untuk menghalang ataupun memberi kompaun ini terletak kepada pegawai kesihatan. Jadi notis kesalahan ini apabila diserahkan kepada OBD yang terlibat ini, maka ia kena dibayar. Dan bila dia dibayar di pusat kesihatan setempatlah. Jika gagal dibayar, maka pegawai kesihatan pegawai kesihatan penguatkuasaan kesihatan ini mempunyai kuasa untuk merujukkan kepada mahkamah. Dan mahkamah yang akan dirujuk itu ialah mahkamah kanak-kanak. Jadi peruntukan untuk mahkamah kanak-kanak ini terletak di bawah Akta Kanak-kanak. Jadi bidang kuasa mahkamah kanak-kanak ini adalah di mahkamah magistrate. Jadi magistrate akan duduk di situ bersama dengan dua lagi pegawai yang dilantik. Jadi akan mendengarlah. Jadi bidang kuasa magistrate ni dia meliputi semua kesalahan yang dibuat oleh kanak-kanak. Sama ada jenayah ataupun bukan jenayah. Kecuali kesalahan membunuh. Itu dia. Yang boleh dikenakan hukuman mati. Jadi ini tidak. Ini berada di bidang kuasa mahkamah lain. Jadi jika kita kita patah balik kesalahan kompaun merokok, ya. Dan hanyalah jika gagal membayar baru dirujuk ke mahkamah. Jadi apa yang nak dikatakan di sini ialah ia bukan kesalahan jenayah. Ia hanyalah satu kesalahan yang boleh dikompaun saja. Dan berapa jumlah kompaun itu menurut peruntukan akta ialah sebanyak RM1,000 maksima. Jadi pegawai penguatkuasa kesihatan mempunyai budi bicara. Jadi saya difahamkan setakat ini mereka hanyalah mengenakan sebanyak RM50 kompaun. Jadi itu yang lazim dilaksanakan. Baik. Jadi ia bukan kesalahan jenayah. Dia bukan kesalahan jenayah, dan kalau nak kita semak lagi Akta 7, Akta pendaftaran penjenayah kan. Mana yang boleh didaftarkan itu mengikut apa yang diperuntukkan di bawah Akta 7 ini. Baik, itu dia. Baik, Encik Hasrul, bila kita cakap tentang pelaksanaan GEG ini, seperti yang kita sebut tadi, sokongan belia memang sangat penting. Bagaimana agaknya langkah Majlis Belia Malaysia MBM untuk menggerakkan lagi kesedaran ataupun penerangan kepada golongan belia tentang GEG ini, khususnya dalam memastikan pelaksanaan GEG ini dapat dilaksanakan dengan berkesan? Dan adakah MBM sendiri melakukan mungkin libat urus dengan pelbagai pihak untuk memastikan GEG ini dapat disebarkan kelebihannya kepada golongan yang kita sasarkan ini, golongan muda? Baik, yang pertama memang kami sedang bekerjasama rapat dengan KKM, Kementerian Kesihatan, dan juga beberapa agensi-agensi lain, MyWatch, Kanser Negara, even KBS ni pun banyak bantu juga untuk kita gerakkan GEG itu sendiri dan juga kempen-kempen kesedaran.
Yang keduanya, melalui rangkaian MBM, kami ada 40 pertubuhan belia utama dalam negara. Kita ada 14 majlis belia negeri dan 105 majlis belia daerah. Jadi kita akan guna pakai platform yang sedia ada ni untuk kita sebar luaskan maklumat-maklumat tentang kempen GEG itu sendiri. Selain itu, saya ingat kita juga sedang dan dalam rangka untuk menggerakkan aktiviti-aktiviti yang lebih dekat dengan orang muda lah. Aktiviti-aktiviti yang lebih sesuai. Termasuk saya dipangkan bulan 10 ni bulan Sukan Negara sebagai contoh. Hari Sukan Negara, bulan Sukan Negara, itu pun kita akan gerakkan juga kempen kesedaran tidak merokok ini ataupun GEG ni kepada generasi muda kita. MBM committed untuk kita pastikan yang GEG ini akan kita sebarluaskan khususnya kepada semua belia-belia kita, baik dalam dan juga termasuk yang di Sabah dan Sarawak. Baik yang berada di Semenanjung dan juga di Sabah Sarawak nanti. Baik. Cik Hasnul katakan tadi golongan belia sememangnya menyokong. Kalau boleh saya petik satu tinjauan ataupun survey yang dilakukan oleh NST kepada baru-baru ini, lebih 80% orang yang menjawab tinjauan itu menyokong sebenarnya pelaksanaan GEG ini. Jadi sepanjang yang dilakukan tindakan oleh MBM, pergi berjumpa dengan belia ini, mendapatkan tinjauan daripada mereka, setakat ini apa komen-komen yang diterima oleh MBM daripada belia itu sendiri? Secara umumnya saya boleh katakan 90% setuju. Kalau yang mengkritik ataupun menolak pun mungkin 10% sahaja. Itu bukan ada unsur-unsur tertentu di belakangnya lah. Mungkin mereka pengusaha dan sebagainya. Tapi secara umumnya kita melihat ramai yang menyokong usaha ini. Dan kita tengok generasi khususnya yang berada di sekolah rendah, sekolah menengah memang menolak secara total lah amalan merokok itu. Jadi kita nak pastikan supaya generasi muda ini yang masih baru dan fresh ini tidak mengambil rokok, tidak mengambil vape. Cuma sekarang ni kempen kita juga terarah kepada mereka yang sekarang ni menjadi perokok tegar untuk mereka join program MQuick yang disediakan oleh KKM. Ya, kerana golongan perokok itu sendiri juga kita harus sasarkan. Betul. Kerana bagi mereka lain pula kisahnya adalah kesihatan, jangka panjang, ketagihan dan juga yang paling penting yang seperti disebutkan tadi, kerajaan akan belanjakan hampir 8 bilion ringgit untuk merawat penyakit berkaitan rokok ini. Baik, Cik Hasnul dan Puan Azlinda, berbaki beberapa minit saja lagi ini. Sebelum kita mengakhiri program Soal Rakyat hari ini, saya rasa eloklah jika saya dapatkan komen ataupun pandangan terakhir tentang harapan bagi pelaksanaan GEG ini untuk jangka masa panjang. Cik Hasnul dahulu. Secara umumnya kami di Majlis Belia insya-Allah akan bersama dengan KKM dan juga semua agensi yang terlibat dalam kita nak menggerakkan usaha dan juga kempen GEG itu sendiri. Kita nak pastikan supaya generasi muda yang ada hari ini hidup dalam suasana yang sihat, bahagia, aman dan damai. Kerana kebanyakan penyakit-penyakit juga berpunca daripada amalan merokok dan juga vape itu tadi. Jadi saya menggesa belia-belia di luar sana untuk kita menjalani kehidupan yang lebih sihat. Saya fikir banyak lagi amalan yang lain yang boleh kita buat selain merokok. Betul. Kita boleh bersosial juga, walaupun tidak merokok pun masih boleh bersosial. Jadi jangan terlalu ikut trend semasa lah. Yang pastikan kita mendapat maklumat yang jelas dan maklumat yang berguna untuk kita sampaikan juga kepada belia-belia yang lain di luar sana. Baik, Puan Azlinda, apa komen Puan Azlinda? Ya, undang-undang itu penting untuk menyempurnakan dan mencantikkan lagi kehidupan bermasyarakat. Dan kita tahu kehidupan di zaman moden ni sangat kompleks dan bilangan manusianya ramai. Jadi negara kita perlu kepada satu sistem perundangan yang khusus yang boleh menjaga keharmonian kesihatan, keharmonian penjagaan kesihatan warga negara, khususnya kepada generasi yang akan datang. Jadi ini ialah selaras dengan konvensyen antarabangsa yang mana negara kita sudah terlibat, ialah ya, WHO misalnya, hak untuk hak kepada penjagaan kesihatan yang tertinggi mutunya adalah merupakan satu hak asasi. Dan juga hak kepada kehidupan, itu ialah satu hak asasi. Jadi negara kita, pemerintahan negara kita melalui undang-undang yang dibuat ini bergerak seiring untuk menjaga kemaslahatan kesihatan generasi yang akan datang. Jadi kita sebagai orang dewasa sekarang ini, kita menggalakkanlah generasi yang akan datang supaya bersedia dan juga menerima. Bagaimana kita nak buat tu? Melalui pendidikan dan melalui apa yang dibuat oleh
ini ketua-ketua dalam majlis belia. Jadi bersama-sama kita menuju ke arah satu generasi yang bersih dan menjadi satu generasi yang menamatkan ataupun pada peringkat yang paling minima. Betul. InsyaAllah itu harapan kita sebenarnya. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja masa yang ada untuk program Soal Rakyat ini. Namun saya yakin perbincangan ini ataupun diskusi ini tidak seharusnya terhenti di sini. Selepas ini banyak lagi yang perlu kita bincangkan dalam membantu perokok-perokok sedia ada dan juga untuk memastikan GEG ini dapat dilaksanakan dengan benar-benar berkesan sekiranya ia dilaksanakan nanti. Baik, dengan itu terima kasih kepada kedua-dua panel yang menyertai kami dalam Soal Rakyat hari ini, Puan Azlinda binti Baruni, Peguam Bela dan Peguam Cara, dan juga terima kasih kepada Encik Hasnul Hanif bin Harun, Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia. Terima kasih. Baik, itu saja nampaknya masa yang ada untuk program Soal Rakyat hari ini. Saya Azaria Tagaya mengundur diri untuk kali ini. Ingat, jaga diri, jaga kesihatan dan kita jumpa lagi di lain masa.